Semua orang tahu negara Korea Utara bukan mudah untuk dikunjungi, apatah lagi sistem pemerintahan mereka sangat tegas dan menggerunkan. Berbicara mengenai Korea Utara, pasti mengingatkan kita pada sistem pemerintahan ketat ala Kim Jong-un. Kesalahan sedikit saja boleh mengakibatkan warganya menerima hukuman yang serius. Sesuatu yang dianggap biasa dan lazim di negara lain, kadang-kadang menjadi hal yang dilarang di Korea Utara. Sistem yang dibangunkan ini membuat mereka hidup dalam sebuah benteng yang sukar untuk negara luar mendapatkan maklumat mengenai negara ini. Hari ini, kami nak kongsi 20 fakta pelik dan menarik mengenai Korea Utara yang mungkin mengejutkan kita. By the way, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen jika you guys ada idea untuk next video. Tiada Coca-Cola. Korea Utara tidak mengharamkan penjualan air minuman Coca-Cola, tetapi minuman ini mustahil untuk dirasai di sana disebabkan berlaku sekatan perdagangan syarikat Coca-Cola ke atas Korea Utara. Namun, dilaporkan bahawa beberapa kedai di Pyongyang menjual Coca-Cola yang dihasilkan dari China. Korea Utara merupakan antara salah satu negara daripada 2 buah negara yang tidak mempunyai minuman bergas selain daripada Cuba. Kaum perempuan mempunyai bulu ketiak yang panjang. Tidak ada istilah waxing atau cukur bulu di Korea Utara untuk kaum wanita. Semuanya dibiarkan tumbuh natural. Bulu ketiak yang panjang dianggap sesuatu yang lumrah dan tidak memalukan. Penggunaan kalender Juche. Jika sekarang adalah tahun 2020 di seluruh dunia, namun tidak di Korea Utara. Korea Utara tidak menggunakan kalender Gregory yang juga dikenali kalender Barat. Negara ini mempunyai kalender sendiri dikenali sebagai kalender Juche. Diperkenalkan serta digunakan pada tahun 1997, di mana kalender ini berdasarkan tarikh kelahiran Kim Il-sung, datuk kepada Kim Jong-un, iaitu pada tarikh 15 April 1912. Kalau macam tu, sekarang ni Korea Utara berada pada tahun 109. Gaya rambut terhad. Kerajaan Korea Utara telah menetapkan gaya potongan rambut yang standard. Ini bermakna tidak ada seorang pun rakyatnya yang dibenarkan memotong rambut mengikut gaya selain yang ditetapkan, terutamanya gaya daripada budaya barat. Tambahan lagi, gaya rambut pemimpinnya, Kim Jong-un, hanya boleh dibuat oleh seorang sahaja negara itu, iaitu Kim Jong-un sendiri. Hanya 28 gaya rambut sahaja yang dibenarkan dipilih oleh rakyat Korea Utara. 18 gaya untuk wanita, manakala 10 lagi gaya untuk pilihan lelaki. Mana satu pilihan anda? Ganja tidak diharamkan. Kebanyakan negara di dunia menganggap ganja sebagai dadah dan mengharamkan penggunaannya. Namun, di Korea Utara, ganja adalah halal dan tidak diklasifikasikan sebagai dadah. Agak pelik bila sebuah negara yang tegas tidak mengharamkan penggunaan barang ini. Stadium terbesar di dunia. Ramai orang memandang remeh prasarana di Korea Utara. Namun, negara ini mempunyai stadium terbesar di dunia. Stadium Santiago Bernabeu milik Real Madrid, Stadium Bukit Jalil Malaysia, malah Stadium Camp Nou di Barcelona tidak mampu mengalahkan stadium yang diberi nama Stadium Rem Radome yang terletak di Pyongyang. Stadium yang siap pada tahun 1989 ini mampu menampung 150,000 pengunjung dan digunakan untuk bola sepak, olahraga dan sukan-sukan lain secara besar-besaran. Tuala wanita. Jika negara-negara lain yang mempunyai pelbagai jenis dan jenama tuala wanita, tetapi tidak di Korea Utara. Negara ini hanya memiliki satu jenama tuala wanita iaitu Daedonggeng. Jika di negara lain, tuala wanita ini mempunyai saiz yang kecil, kemas dan simple. Tetapi, Korea Utara menjualnya dengan ukuran besar dan mahal.
Jadi, kaum wanita di sana menggunakan apa ketika datang haid? Tidak boleh melancong ke luar negara. Rakyat di Korea Utara tidak dibenarkan bercuti ke luar negara. Tidak pasti apa sebab yang sebenar, tetapi ia dilihat sebagai satu peraturan yang melanggar hak asasi manusia. Walau bagaimanapun, Korea Utara menerima pelancong dari luar untuk melawat negaranya, tetapi setiap pergerakan pelancong itu bakal dipantau dan diawasi oleh pegawai-pegawai mereka. Hampir tiada lampu isyarat. Hanya terdapat beberapa buah sahaja lampu isyarat yang berfungsi di Korea Utara. Kebanyakannya diganti dengan pihak polis yang mengawal lalu lintas. Lagipun di negara ini, hanya tentera dan kerajaan sahaja yang mempunyai hak untuk memiliki kenderaan. Ini membuatkan trafik di jalan raya sangat lengang. Malah, jumlah jarak jalan raya di Korea Utara hanya 25,554 km sahaja. Tidak boleh menggunakan kondom. Kim Jong-un melarang negaranya mengehadkan angka kelahiran kerana beliau ingin mencipta populasi pekerja sosial yang lebih besar. Kondom tidak boleh dihasilkan atau dijual di Korea Utara. Namun, tidak dapat dielakkan penyeludupan kondom ke sana, terutamanya bagi pelacur untuk mencegah kehamilan dan penyebaran penyakit seksual. Sistem operasi komputer sendiri. Korea Utara mempunyai sistem operasi komputer sendiri yang dikenali sebagai Red Star OS. Mereka menggunakan Red Star OS yang hanya ditawarkan dalam bahasa Korea sahaja. Internet dan Wi-Fi. Internet antara kemudahan yang diharamkan di Korea Utara. Kemudahan Wi-Fi tidak dibenarkan dipasang di bangunan-bangunan kedutaan Korea Utara di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, ia tidak bermakna negara mereka tiada capaian internet langsung. Hanya golongan tertentu sahaja yang dibenarkan menggunakan internet. Ini menjadi antara sebab kenapa rakyat Korea Utara tidak terdedah kepada unsur-unsur asing seperti budaya dari barat. Masyarakat di sana tetap boleh memiliki telefon mudah alih, cuma ia bukan jenis yang canggih seperti iPhone. Saluran TV. Penerimaan maklumat melalui saluran TV adalah salah satu hak rakyat yang ditidakkan oleh pemimpin Korea Utara. Bukan sahaja tidak dibenarkan sesuka hati melayari internet, malah Korea Utara hanya mempunyai 3 sahaja saluran TV. Lebih teruk lagi, 2 saluran TV hanya akan ditayangkan pada hujung minggu sahaja. Menyanyi di khalayak ramai. Pada tahun 1992, seorang pegawai wanita melakukan kesilapan besar apabila menyanyikan lagu dari Korea Selatan di sebuah pesta. Wanita tersebut dipukul dengan teruk sehingga tidak dapat berjalan selama sebulan. Tidak cukup dipukul, dia kemudian dipenjarakan selama 3 tahun. Menurut laporan, semua muzik yang dimainkan di radio atau dipersembahkan di pentas perlu mendapat persetujuan Kim Jong-un terlebih dahulu. Dilarang memakai seluar jeans. Di Korea Utara, rakyatnya dilarang memakai seluar jeans. Ini adalah kerana seluar jeans melambangkan budaya dari barat. Tambahan lagi, segala jenis fashion yang mengandungi unsur kebaratan diharamkan. Hukuman untuk 3 generasi. Salah satu hukuman terbesar di Korea Utara adalah hukuman yang dikenakan kepada keseluruhan keturunan. Jika salah seorang daripada ahli keluarga melakukan kesalahan dan dipenjara, keluarganya juga akan dipenjara bersama diri pesalah tersebut. Hukuman ini dipercayai wujud sejak 1980-an dengan alasan untuk menghilangkan benih perkembangan musuh. Tiada McDonald's. Sudah pasti Korea Utara tidak memiliki cawangan restoran makanan segera McDonald's. Ini adalah kerana Kim Jong-un tidak suka dengan Amerika beserta produk-produk dan anti budaya barat. Boleh bayang tak kehidupan tanpa kentang goreng McDonald's, guys? Kapal Tentera Laut Amerika Syarikat di Pyongyang. Pada tahun 1968,
Sebuah kapal tentera laut Amerika Syarikat dirampas oleh Korea Utara dan kini menjadi tarikan pelancong di Pyongyang. Kapal ini dijadikan muzium dan dibuka pada ulang tahun ke-60 gencatan senjata yang menamatkan Perang Korea. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang berjaya merampas dan menahan kapal Amerika Syarikat. Dahsyat kan? Baja najis manusia. Korea Utara mendapat bekalan baja daripada Korea Selatan. Apabila Korea Selatan menghentikan penghantaran bekalan baja, Korea Utara mengambil langkah drastik dengan menggunakan najis manusia sebagai baja untuk menanam tanaman. Ini secara tidak langsung, Korea Utara harus makan makanan yang ditanam menggunakan baja najis sendiri. Aduhai. Kedai-kedai di negara ini telah mula menjual najis dan kilang-kilang juga perlu memenuhi kuota 2 tan najis manusia setiap hari. So guys, dah boleh fikir ke nak buat bisnes tahi lepas ni? Ujian anthrax. Seorang saintis yang membelot dari Korea Utara melarikan diri ke Finland dan melaporkan Korea Utara menguji kanak-kanak kurang upaya dengan senjata kimia seperti anthrax. Tujuan eksperimen ini dijalankan untuk melihat bagaimana mereka mati. Ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia dan seluruh dunia menyeru campur tangan PBB. So guys, macam mana? Masih tertarik nak melancong atau menetap di Korea Utara? Setiap negara selalunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tim positif dan selalu patuh kepada peraturan yang ada. Anyway, sampai di sini saja video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Dah!